Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hari pagi ni saya nak bincang tentang minum teh. Minum teh. So, kebanyakan kita sama ada minum teh atau kopi kan. Okay, macam saya suka minum teh tapi bukan hari-hari kan. Kopi pun minum juga lah. Tapi yang asli yang tak ada campur bahan-bahan bahan lain selain daripada daun teh ataupun kopi. Kan, tak ada campur margarine, creamer, tak ada lah. Okay. Alright. Jadi teh mengandungi satu bahan anti-nutrien dipanggil tannin. Tannin Tannin ataupun tannic acid. Secara kimianya nama dia tannic acid. Jadi tannin ni kan, sifat dia, ciri fizikal dia, dia beri warna kepada teh kan. Ada yang bagi warna kuning kan. Dia macam bergetah sikit. Dia melekit. So kalau kita minum, kita akan rasa kelat atau pahit sikit, kelat, bitterness, little bit bitterness lah. Kelat, kita Melayu panggil kelat lah kan. Dan juga ada rasa kelat. Lepas tu astringent. Astringent ni macam dia menyebabkan kalau letak dekat kulit, dia macam menyebabkan kulit kita tegang kan. Jadi orang perempuan sukalah bila kata kulit tegang jadi awet muda kan. Dan bila bersifat astringent, menegangkan kulit, menerikkan kulit, jadi maksudnya dia bersifat kering, mengeringkan lah. Mengeringkan. Alright. Dehydrating. So daun teh ni disebabkan kandungan tannin, dia bersifat astringent, atau mengeringkan atau menerikkan, menegangkan tisu-tisu. Satu, kalau kita minum banyak-banyak atau buat teh pekat-pekat kan, kita rendam lama guna air panas, waktu perah, lagilah keluar dia punya tannin tu banyak. So kita akan rasa lagi kelat dan lagi melekit. Dan kalau minum selalu, gigi kita akan nampak stain macam kuning kan. Macam kena kuning sikit kalau banyak minum teh lah. So jadi disebabkan kandungan tannin ni, kita tak ada digalakkan minum berlebihan atau terlalu pekat sangat. Tak bagus. Dia menyebabkan nutrien, khususnya mineral, iron, zat besi dalam makanan yang kita makan, tidak dapat diserap ke dalam darah. Dia tidak dapat diserap. Dia bind iron, dia ikat mineral, zat besi dalam makanan kita, dan zat besi itu tak boleh diserap dalam darah bila kita makan makanan yang tinggi kandungan zat besi. Macam daging lem yang kita bincangkan, daging merah, ayam, telur kan, kupang, kerang, hati, semua tu tinggi zat besi kan, dan bijirin semua kan. So tak digalakkan minum berlebihan ataupun terlalu pekat kan. Ada orang lebih sensitiviti dia kepada teh, ada orang tak sensitif. Maknanya dia boleh minum mungkin sekali satu cawan, dua cawan, tiga cawan. Dengan banyak sangat. Kalau walaupun tak sensitif, badan dia robust, dia boleh minum teh pekat tanpa semelit, tanpa mengganggu perut dia, sistem penghadaman dia. Tapi tak elok juga minum berlebihan begitu. So saya minum teh petang ke hari-hari. Ada masa rasa nak minum teh, minum. Ada masa tak mau. Jadi saya minum seminggu tu dalam mungkin sekali atau tiga kali je. Tak ada minum hari. Jadi tidaklah menyebabkan kesan-kesan sampingan, kesan adverse, sebelit, angin kan, indigestion, makanan tak haram dan dan menyebabkan kalau orang yang ada masalah anemia, rendah hemoglobin, rendah tekanan darah kan. Jadi kalau minum teh berlebihan akan menyebabkan simptom dia lagi teruk lah. Lagi teruk dengan ada anti nutrien yang lain lagi kan. So
uh, cara nak minum dia, bila masa nak minum. Tadi dos, dos minum sekali sehari, seminggu, sekali, 2 atau 3 kali cukup. Jangan hari-hari. Walaupun kita tahu khasiat daun teh ni, nama saintifik dia dah lupa pula saya. Dah lupa. Boleh lupa pula tu Okay. So teh biasalah macam teh Bo, teh Lipton, teh Sabah semua ni lah. Tu spesies daripada pokok yang sama yang membuat teh yang ada bau aroma wangi tu kan. Jadi cara minum, masa minum teh paling baik sejam selepas makan. Teh tak boleh minum waktu perut kosong. Maksudnya kan, buka puasa minum teh tak digalakkan. Sangat-sangat tergalak. Ataupun sarapan pagi minum teh kan, tak boleh. Lepas 10-12 jam kita tak makan apa-apa, sepanjang kita tidur, pagi kita minum teh sarapan, tak bagus. Sebab apa? Sebab dia boleh ikat mineral. Jadi mineral dalam makanan tak dapat diserap dalam darah kita. Okey. Jadi dia mengganggu penyerapan nutrien di dalam makanan yang kita makan. Jadi masa bila sesuai, 1 jam selepas makan. Dia akan membantu pencernaan lagi bagus. Lagi bagus pencernaan makanan yang kita makan akan dihadam dengan sempurna. Dia membantu. Okey. Sebab teh ni sebenarnya tinggi kandungan tannin tu sebenarnya adalah daripada kumpulan molekul phenolics atau phenolic compounds atau polyphenols yang bersifat antioksidan, anti radang. So dia boleh memberi kebaikan, manfaat pada tubuh kita, pada sel kita, pada radikal bebas. Dia akan neutralkan radikal bebas dalam badan kita. Tannin ni. Tannin ni sebenarnya adalah polyphenol. Polyphenol adalah antioksidan. Adalah nama dia. So tak semua polyphenol tu tannin. Polyphenol ni satu kumpulan antioksidan yang besar. Tannin ni salah satu daripada molekul polyphenol atau phenolic compound. Phenolics. Dia ada banyak lagi, macam-macam lagi molekul polyphenol. Yang lain yang tidak mempunyai ciri-ciri seperti tannin. Jangan takut saya polyphenol kata tannin semua, tak, bukan macam tu. Jangan salah faham. So hanya dalam teh sangat tinggi tannin, dan makanan yang berasaskan tumbuhan yang lain pun ada juga tannin. Tapi kita cerita sekarang ni pasal teh. Jadi waktu sesuai minum teh bila? 1 jam selepas makan. Lepas makan tengah hari 1 jam. Paling kurang, maknanya paling cepat. Tempoh masa paling cepat kita minum teh ialah selepas makan 1 jam. Atau 1 jam ataupun 2 jam. Dan tak boleh minum teh tak digalakkan. Tak boleh dan tak digalakkan. Sebab tak bagus untuk sistem penghadaman kita. Masa perut kosong kita minum teh akan menyebabkan apa? Boleh menyebabkan angin, kembung, irritation pula. Tannin tu boleh irritate. Irritate ni macam meradangkan lah. Perut kita, lapisan dinding perut kita. So orang ada gastrik, GERD dan masalah penghadaman, lemah penghadaman, angin, kembung, jangan sekali-kali minum teh waktu perut kosong, kan? Kalau nak minum teh bagi orang gastrik, GERD, angin dan lemah penghadaman boleh, tapi buat cair. Jangan pekat sangat. Jangan pekat, jangan ditekan. Daun teh tu yang kita nak tapis kita tekan, jangan perahkan, jangan. Nanti tannin lagi keluar banyak. Cukup kita rendam dalam, jangan sampai 10 minit. Rendamlah 2-3 minit je. Nak dapat rasa dia dan warna dia sikit. Kan? Begitu. Dan itu gula organik, gula perang organik. Jadi boleh minum dengan dos saya sebutkan tadi, dan masa makan selepas makan antara 1 jam ke 2 jam selepas makan. Jangan minum teh waktu perut kosong. Faham? Begitu. Itu menyebabkan
gangguan sistem penghadaman perut kita dan usus kita. Malah boleh menyebabkan sembelit juga bagi setengah orang lah. Bila sistem penghadaman dia ada gangguan, jadi minum teh dia lagi masalah. Masalah pembuangan air besar. Itu sajalah masalahnya pada sistem pencernaan. Sebenarnya teh ni mengandungi polyphenol tannin yang boleh digunakan oleh microbiome, bakteria baik dalam usus kita. Dan maksudnya dia mendapat manfaat lah. So dia menggalakkan pertumbuhan. Dia sebagai makanan kepada bakteria baik bagi beberapa jenis, beberapa strain bakteria baik. So dia guna polyphenol ni untuk perkembangan pertumbuhan dia kan. So bagi orang yang ada bakteria spesies ni, strain ni, jadi dia makan tak kembung lah. Dia minum teh tak akan dikembung sebab bahan tannin dia akan ditukar ke bentuk lain, ke metabolite, molekul metabolite yang lain. Jadi tak ada masalah. Satu lagi kan, orang gastrik ni selalunya asid dia kurang. Asid gastrik, asid yang dikeluarkan oleh kelenjar sel pada dinding perut dia kurang keasidan. pH dia kurang, mana pH dia tinggi. Keasidan dia kurang, mana pH dia tinggi, mana dia kurang berasid. Ini pun masalah minum teh. Sebab dia tak boleh, asid juga sendiri bagus untuk menukar bahan makanan pepejal kita makan menjadi bentuk separa pepejal, separa cecair. Termasuk tannin ni, dia dapat mengurangkan kesan tannin. Jadi kalau asid kuat kan, asid jus gastrik kita optimum pada pH yang optimum dengan kuantiti yang optimum dikeluarkan, dirembeskan bila makanan masuk dalam perut, maka kesan buruk pada tannin dapat dihilangkan, dapat dikurangkan semaksimanya. Jadi tak ada efek lah. Jadi sebab tu setengah orang minum tak ada apa. So perut dia kuat. Jus asid gastrik dia kuat. Microbiome dia pun ada macam-macam strain bakteria dan bakteria yang boleh guna polyphenol ni kan, tannin ni. Begitu. Tapi kalau orang gastrik tak boleh lah, sebab memang dia microbiome dia pun lemah kan, sedikit, tak sihat, tak seimbang. Kemudian asid juga dia pun lemah kan. So nanti dia menambahkan dia kesan negatif, kesan sampingan ni lah minum teh, bila minum teh. Sebab tu orang gastrik tak boleh minum teh. Orang yang banyak angin, kembung tak boleh minum teh. Orang yang ada masalah anxiety juga kan, anxiety dan panic attack pun tak boleh lah minum teh. Nanti dia sesak nafas. Sebab dia mengganggu perut dan dia akan trigger sesak nafas. Bila mengganggu perut, trigger sesak. Nanti bagi orang yang ada masalah anxiety dan panic attack, disebabkan gangguan sistem penghadaman ni, ataupun ada masalah gastrik, GERD semualah kan. So begitu. Jadi masa paling baik, paling sihat, paling selesai, paling optimal untuk minum teh adalah 1 jam selepas makan. Tak kira lepas sarapan ke, lepas lunch ke, ataupun lepas dinner. Begitu. Dan minum jangan berlebihan. Tengok orang minum secawan kecil je. Saya rasa secawan kecil tu dalam berapa ml? 40-50 ml saja. Sikit je dia minum. Jangan minum lepas secawan tuang, secawan tuang. Secawan kita bukan 40 ml. Secawan kita ada berapa tu? Saya tak silap mungkin antara 150 ke 200 ml. Banyak kan. Kita minum setakat yang kita nak minum. Dan pilih teh organik sebaiknya. Sebab kebanyakan teh yang tak organik sangat tinggi kandungan paras, residu racun pesticide. Bukan racun herbicide, Roundup, glyphosate yang selalu kita simbang tu. Bukan. Ini pesticide. Pesticide dan insecticide untuk kawalan serangga perosak dan makhluk perosak. Pesticide. So sangat tinggi dalam teh-teh komersial yang tak ada tanda organik. Sebaiknya teh organik. Begitu.
So dia tak ada guna pesticide. Okey. Jadi lagi bagus untuk sistem penghadaman dan manfaat pada tubuh kita secara menyeluruh. Barulah bagus sebagai anti kanser, anti radang, awet muda minum teh jadi sihat, memanjangkan umur. Ada satu kajian, beberapa kajian menunjukkan bahawa orang yang minum teh selalu kan dalam kehidupan dia akan mempunyai umur yang lebih panjang daripada orang yang tak minum teh. Ini ada kajian yang buat So memang ada manfaat ada manfaat. Tapi orang ada masalah rawat dulu Kalau ada gastrik, angin, rawat dulu. Kalau nak minum juga minum sedikit selepas makan 1 jam. Sedikit saja. Jangan banyak dan buat cair-cair sikit. Alright. So disebabkan kandungan tannin dalam teh boleh menyebabkan kesan adverse, anemia, kekurangan zat besi dalam badan kita. Jadi sel darah merah kita tidak dapat terbentuk dengan secukupnya. Jadi kita akan pucat tak cukup darah, tak cukup hemoglobin, tak cukup darah merah So kita akan lemah jugalah pening semua Dan boleh jadi berdebar juga kalau tak cukup darah merah So begitu cara minum teh. Alright. InsyaAllah semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.